Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan dekat semua para pelajar. Okey, untuk kelas kita kali ini kita akan terus sambung daripada apa yang kita dah belajar pada bulan lepas. Bulan lepas kita dah belajar bab 4. Okey, jadi untuk bulan ini kita terus masuk pada sejarah tingkatan 3 bab 5 yang bertajuk pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah. Kita akan tengok macam mana Sarawak dan Sabah ni dia dimasuki oleh kuasa barat. Okey, jadi untuk bab 5 ni dia terbahagi kepada 4 subtopik yang kecil iaitu 5.1 latar belakang pemerintahan tempatan di Sarawak dan Sabah, 5.2 perluasan kuasa dinasti Brooke di Sarawak, 5.3 perluasan kuasa syarikat Borneo Utara British di Sabah dan 5.4 bentuk pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah. Jadi kita terus masuk kepada tajuk 5.1. Tengok poin yang pertama tu, di Sarawak terdapat beberapa kerajaan Melayu seperti Sawaku, Kelakar, Samadung dan Melano. Okey, sebelum kedatangan kuasa barat, diorang ni mempunyai sistem pemerintahan yang tersendiri dekat Sarawak dan Sabah ni. Okey. Jadi kita tengok yang kotak warna pink tu, sistem pemerintahan tempatan. Okey, setiap suku kaum di Sarawak dan Sabah mempunyai ketua rumah. Diorang panggil sebagai ketua rumah. Sungguh pun nama ketua disebut mengikut dialek masing-masing, namun semuanya membawa maksud yang sama. Untuk setiap suku kaum ni, diorang mempunyai seorang ketua dan panggilan diorang terhadap ketua diorang ni, panggilan diorang berbeza-beza sebab diorang mempunyai dialek yang berbeza-beza. Tapi diorang semua membawa maksud yang sama, iaitu ketua rumah lah. Okey. Seterusnya, kita tengok kepada sistem kesukuan yang terdapat dalam masyarakat Sarawak dan Sabah ni. Okey, poin yang pertama, sistem kesukuan ni dia dilaksanakan dalam masyarakat tempatan di Sabah dan Sarawak. Okey. Poin yang kedua, asas penting dalam sistem ini ialah pegangan dan kepatuhan kepada adat masyarakat. Diorang berpegang teguh kepada adat yang diorang amalkan. Okey, itu diorang punya pegangan utama sekali. Itu yang paling penting sekali dalam sistem kesukuan diorang ni lah. Seterusnya, kita tengok kepada sistem kesukuan di Sarawak dahulu. Okey. Poin yang pertama, pemimpin merupakan orang tengah yang dapat menyelesaikan pertelingkahan dalam kalangan penduduk. Macam yang cikgu beritahu tadi, dalam setiap suku kaum ni, diorang akan ada seorang ketua rumah. Diorang panggil sebagai ketua rumah. Dan ketua rumah ini dia berfungsi sebagai pemimpin, iaitu orang yang berperanan untuk menyelesaikan pertelingkahan dalam kalangan penduduk diorang. Okey. Poin yang kedua, pemilihan pemimpin bukan sekadar faktor keturunan tetapi lebih kepada kebolehan peribadi. Maksudnya kalau macam sistem raja, lepas raja mangkat, yang akan jadi raja berikutnya ialah anak kepada raja tu, putera dia lah akan jadi raja. Tapi kalau dalam sistem kesukuan dekat Sarawak ni pula, dia tak ikut kepada keturunan. Dia bergantung kepada kebolehan peribadi. Dia akan tengok siapa yang lebih berkebolehan sebagai ketua, siapa yang lebih berkebolehan untuk menjadi pemimpin dalam suku kaum diorang. Lepas tu bawah tu kita tengok ini ialah suku kaum yang terdapat di Sarawak dan gelaran yang diorang pakai untuk ketua-ketua diorang lah. Okey, so kita tengok yang pertama, suku kaum Iban, diorang punya autoriti yang berkuasa, yang mempunyai autoriti dalam suku kaum diorang panggil sebagai tuai rumah. Okey, gelaran yang diorang panggil ialah tuai rumah, ketua diorang tu. Untuk golongan suku kaum Bidayuh, diorang panggil tua kapung. Untuk suku kaum Kenyah, diorang panggil peran lepo. Kayan diorang panggil kelunan marin dan juga Melanau diorang panggil sebagai menteri. Seterusnya kita beralih pula kepada sistem kesukuan yang terdapat dekat Sabah. Dekat Sabah ni, contoh dia ialah Kadazan Dusun, Murut, Bajau. Ini ialah suku kaum yang terdapat dekat negeri Sabah lah. Okey, masyarakat yang terdapat dekat negeri Sabah. Poin yang kedua, mempunyai pemimpin yang dikenali sebagai orang tua ataupun ketua kampung yang berperanan sebagai pemimpin utama yang menyelesaikan pertikaian dalam masyarakat. Sama juga macam dekat Sarawak tadi. Seterusnya kita tengok poin yang ketiga, sistem pemerintahan ini turut mengandungi majlis kampung dan juga tukang-tukang adat. Majlis kampung ni dia berfungsi untuk membantu orang tua dalam pengurusan adat dan kehidupan harian. Okey. Jadi ini ialah fungsi majlis kampung ni lah. Dia membantu orang tua, iaitu ketua kampung diorang ni. Dia sebagai
penasihat untuk orang tua ni untuk pengurusan adat diorang dan juga kehidupan seharian diorang. Seterusnya, tukang-tukang adat. Tukang-tukang adat ni dia berfungsi untuk memastikan setiap upacara adat yang dilakukan dengan betul untuk mengelakkan bencana. Sebab dalam kepercayaan diorang, kalau diorang tak lakukan upacara tu dengan betul, diorang akan ditimpa bala, okey, diorang akan ditimpa bencana. Jadi tukang-tukang adat ni dia berperanan untuk memastikan upacara tu berjalan dengan betul, okey, untuk elakkan bencana itulah. Seterusnya, bagi masyarakat Bajau di pantai timur Sabah, pemimpin mereka dikenali sebagai Matoa. Matoa yang menjadi pelindung adat serta kepentingan anak buah. Okey, dia penting untuk anak-anak buah dia, penduduk-penduduk kampung dia, okey. Seterusnya, kita beralih pula kepada sistem pentadbiran yang terdapat di Sarawak. Okey. Kita tengok poin yang pertama, sistem pentadbirannya dipengaruhi oleh pentadbiran Kesultanan Brunei. Negeri Sarawak ni, dia punya sistem pentadbiran dipengaruhi oleh pentadbiran Kesultanan Brunei. Sistem pentadbiran ini dipecahkan kepada 3 bentuk, iaitu Sungai Kerajaan, Sungai Tulen dan Sungai Kuripan. 3 ni dia dipecahkan kepada 3 bentuk ni. 3 bentuk pemerintahan, 3 bentuk pentadbiran. Okey. Poin yang ketiga, pentadbiran dijalankan oleh pembesar tempatan yang menjadi wakil Sultan Brunei ataupun pembesar yang memiliki wilayah tersebut. Maksudnya, wilayah itu dimiliki oleh Sultan Brunei atau pembesar. Jadi, diorang akan lantik seorang pembesar tempatan untuk memerintah kawasan itu, dan pembesar tempatan ni dia akan menjadi wakil lah kepada Sultan Brunei atau pembesar yang menguasai wilayah tu. Okey, dia sebagai wakil sahaja. Seterusnya, Datuk Patinggi, Datuk Bandar dan Datuk Temanggung mentadbir kawasan di Sungai Sarawak sebagai wakil Sultan Brunei. Okey Beti di Padih, Okey Antau di Rimbas dan Okey Jugah di Lundu dan Okey Gasing di Sekerang mentadbir kawasan pedalaman. Diorang ni merupakan pembesar-pembesar tempatan. Okey, Okey ni merujuk kepada orang kaya, okey. Dia istilah Okey ni merujuk kepada orang kaya. Orang kaya Beti, orang kaya Antau, orang kaya Jugah dan orang kaya Gasing. Diorang memerintah di kawasan-kawasan yang cikgu dah sebut tadi itulah. Okey, kawasan pedalaman. Seterusnya, kuasa Kesultanan Brunei di Sarawak adalah berasaskan kepada sistem penguasaan tanah. Seterusnya, kita beralih pula kepada sistem kedatuan di Sarawak. Datu yang kita dah tengok tadi tu, Datuk Patinggi, Datuk Temanggung, Datuk Bandar, betul tak? Ini kita akan tengok kepada sistem datu tu, okey, datu. Sistem pemerintahan tradisi masyarakat Melayu di Sarawak yang berpusat di sekitar Sungai Sarawak. Okey, diorang menggunakan sistem datu ni sebagai sistem pemerintahan tradisi masyarakat Melayu dekat Sarawak ni. Okey, sistem datu tu. Poin yang kedua merupakan kesinambungan sistem kerajaan yang terdapat di Sarawak sebelum ini. Okey. Poin yang ketiga, sistem ini diamalkan oleh kerajaan awal Sarawak seperti kerajaan Sawaku yang ditadbir oleh Datu Merpati Jepang di sekitar Sungai Sarawak. Okey, dia diamalkan masa awal-awal kerajaan Sarawak dulu. Okey. Seperti kerajaan Sawaku yang ditadbir oleh Datu Merpati Jepang. Cikgu nak pelajar semua fokus kepada nama-nama tokoh ni. Okey, Datu Merpati Jepang, Datu Patinggi, Datu Temanggung, Datu Bandar. Kalau boleh cuba ingatkan nama-nama tu dan cuba fahamkan peristiwa yang berlaku dalam sistem pemerintahan dekat Sarawak ni. Okey. Poin yang keempat, keturunan Datu Merpati Jepang ni secara turun-temurun menguasai pentadbiran di wilayah ini dengan memakai gelaran Datu Patinggi, Datu Bendahara ataupun Datuk Bandar dan juga Datuk Temanggung. Poin yang berikutnya, semasa pengaruh Kesultanan Brunei bertapak di Sarawak, pembesar-pembesar ini menjadi wakil bagi pihak Sultan Brunei. Okey, yang kita dah tengok tadi, Datuk Patinggi, Datuk Bendahara, Datuk Temanggung, diorang ini menjadi wakil bagi pihak Sultan Brunei. Seterusnya, mereka berkuasa mentadbir dan membangunkan Sarawak tanpa campur tangan Kesultanan Brunei sebab diorang dah dilantik sebagai wakil. Okey, jadi diorang berkuasa untuk mentadbir dan membangunkan Sarawak. Seterusnya, kita beralih pula kepada sistem pentadbiran di Sabah. Tadi kita dah tengok sistem pentadbiran dekat Sarawak. Sekarang kita tengok pula sistem pentadbiran di Sabah. Di Sabah, kawasan pantai barat dikuasai oleh Kesultanan Brunei, manakala kawasan pantai timur dia pula dikuasai oleh Kesultanan Sulu. Jadi, negeri Sabah ni dia terpecah kepada 2 bahagian, Kesultanan Brunei dengan Kesultanan Sulu. Okey? Kuasa Kesultanan Brunei di Sabah juga berasaskan sistem penguasaan tanah macam dekat Sarawak tadi juga. Okey, dia berasaskan sistem penguasaan tanah. Berapa luas kawasan tanah yang dia kuasai. Okey, itu ialah kawasan Kesultanan Brunei lah. Yang bukan tu bukanlah.
Okey, yang ketiga, pentadbiran dijalankan oleh pembesar yang menjadi wakil Sultan Brunei atau pembesar pengiran yang memiliki wilayah tersebut. Sama juga macam dekat Sarawak tadi. Okey, diorang punya pembesar ni, diorang sebagai wakil daripada Sultan Brunei dan diorang memerintah kawasan itu sebagai wakil Sultan Brunei. Poin yang keempat, Sultan Sulu memiliki semua tanah di bawah pengaruhnya. Maksudnya dekat pantai timur itulah. Okey, itu semua merupakan kawasan Kesultanan Sulu. Okey. Pemerintahan di kawasan ini diwakilkan oleh Datu. Dekat pantai timur ni, pantai timur yang dikuasai oleh Kesultanan Sulu tadi tu, dia diwakilkan oleh Datu. Pemerintahan dia diwakilkan oleh Datu. Kuasa golongan Datu ni pula dia bergantung kepada bilangan hamba ataupun pengikut yang dimilikinya serta kemampuan menghantar ufti secara tetap kepada Sultan Sulu. Jadi kalau diorang mempunyai hamba ataupun pengikut yang lagi besar, lagi ramai, jadi diorang ni akan dikira berkuasa lah. Seterusnya, golongan Datu menjalankan pentadbiran di pantai timur Sabah telah mewujudkan pemerintahan sistem kedatuan di Sabah. Macam yang Cik beritahu tadi, dekat pantai timur Sabah ni dikuasai oleh Sultan Sulu dan Sultan Sulu ni dia wakilkan golongan Datu untuk mentadbir kawasan pantai timur Sabah tu. Jadi, golongan Datu ni lah yang mewujudkan sistem pemerintahan kedatuan ni dekat Sabah. Okay. Seterusnya, kita beralih pula kepada sistem ketua bebas di Sabah. Pada abad ke-17 dan ke-18, sistem pentadbiran ketua bebas dijalankan di Sabah di mana kuasa Sultan Brunei dan Sultan Sulu agak lemah. Okay. Sultan Brunei dengan Sultan Sulu ni kuasa dia mula menjadi lemah. Jadi diorang mula menggunakan sistem pentadbiran ketua bebas, nama dia. Sistem ini bergantung kepada kemampuan individu memerintah kawasan yang dikuasainya. Ketua bebas ini muncul daripada sifat berani dan keperwiraan yang mencabar pengaruh Sultan di kawasan dia. Okey, maksudnya kawasan itu dikuasai oleh Sultan Brunei ataupun Sultan Sulu. Dia dah dikuasai oleh kuasa seorang Sultan. Jadi, apabila kuasa dia jadi lemah, akan ada individu yang berani dan untuk mencabar kuasa Sultan tu. Jadi inilah yang individu yang berani mencabar inilah yang dikenali sebagai ketua bebas. Okey, sistem ketua bebas. Seterusnya, mempunyai pertalian keluarga dengan Sultan Brunei ataupun Sultan Sulu. Individu yang mencabar kuasa ataupun pengaruh Sultan ni, biasanya dia mempunyai pertalian keluarga dengan Sultan Brunei tu ataupun Sultan Sulu itulah Sultan yang menguasai kawasan dia tu. Okey. Poin yang berikutnya, ketua bebas ni dia mempunyai undang-undang dia sendiri dan mereka tidak mengiktiraf kuasa lain. Okey, diorang tak terima kuasa lain sebab diorang ada undang-undang diorang sendiri. Poin yang berikutnya, mereka bertanggungjawab menjalankan pentadbiran di kawasan masing-masing. Okey. Kawasan yang diorang dah kuasai itulah kawasan yang diorang takbir. Itulah diorang bertanggungjawab untuk jagalah. Contohnya, Sharif Osman yang berkuasa di daerah Marudu antara tahun 1830 hingga 1840 dan juga Datuk Kerunding yang berkuasa di daerah Tunku pada akhir abad ke-19. Okey, ini merupakan contoh dua tokoh ini merupakan contoh ketua bebas yang melawan pengaruh kuasa sultan di kawasan diorang. Okey. Seterusnya, kita beralih pula kepada 5.2. Kita dah tengok tadi 5.1, sekarang kita beralih pula kepada 5.2 iaitu perluasan kuasa dinasti Brooke di Sarawak. Okey, kita tengok poin yang pertama. Perluasan kuasa barat di Sarawak dilakukan oleh seorang bekas tentera SHTI iaitu James Brooke. Dia bukan dilakukan oleh macam satu armada perang yang datang ke Sarawak. Tak, dia bukan ramai-ramai. Dia hanya seorang je iaitu bekas tentera SHTI, James Brooke. SHTI ni apa? SHTI ni ialah Syarikat Hindia Timur Inggeris. Rasanya dah belajar kot kan? Syarikat Hindia Timur Inggeris ni. Okey. James Brooke ni. Okey, Brooke ni dia tertarik dengan kekayaan Sarawak iaitu khususnya sagu, antimoni dan juga emas. Okey, dia tertarik dengan kekayaan yang terdapat dekat negeri Sarawak ni. Jadi sebab itu dia nak kuasai negeri Sarawak. Seterusnya, kita tengok kepada Sarawak ketika kehadiran James Brooke. Okey, macam mana keadaan Sarawak ni semasa Brooke ni sampai. Poin yang pertama, pada tahun 1820-an, masyarakat Melayu bertumpu di Lidah Tanah. Nama tempat itu Lidah Tanah. Satu kawasan yang strategik kerana mampu mengawal kegiatan perdagangan sungai dan juga kawasan pedalaman. Okey, so Lidah Tanah ni merupakan satu kawasan yang strategik lah untuk menjalankan aktiviti perdagangan. Poin yang kedua, Sultan Brunei menghantar Pangeran Indra Mahkota sebagai pembesar ke kawasan ini untuk menguasai kekayaan ekonomi. Macam yang kita tahu, banyak kawasan dekat Sabah dan Sarawak ni dia diwakilkan oleh pembesar yang merupakan wakil Sultan Brunei. Okey. So, dekat Lidah Tanah ni pun Sultan Brunei hantar seorang wakil
iaitu Pangeran Indra Mahkota untuk menguasai kekayaan yang ada dekat kawasan tu lah. Okey. Sebab yang kita tahu dekat lidah tanah ni dia kaya, dia kedudukan dia strategik. Jadi sebab itu sistem Sultan Brunei ni hantar wakil untuk menguasai kekayaan dekat kawasan tu. Seterusnya, poin yang ketiga, Pangeran Indra Mahkota mendirikan pusat pentadbiran dia dekat Kuching. Pentadbiran Indra Mahkota menimbulkan perbalahan pembesar tempatan kerana mengenakan cukai yang tinggi serta melaksanakan kerahan tenaga. Jadi orang tidak puas hati. Orang tak puas hati dengan dia punya sistem pemerintahan, dengan sistem pentadbiran dia sebab dia ni kenakan cukai yang tinggi. Lepas tu dia melakukan kerahan tenaga. Jadi orang tak puas hatilah dengan dia. Lepas tu Datuk Patinggi Ali menentang Pangeran Indra Mahkota. Okey, Datuk Patinggi Ali ni dia merupakan salah satu orang yang menentang Pangeran Indra Mahkota ni. Okey, dia tentang. Lepas tu apabila berlaku penentangan tu, Sultan Brunei pun dia hantar bapa saudara dia iaitu Pangeran Raja Muda Hashim untuk selesaikan masalah dekat Sarawak tu. Okey, tetapi Pangeran Raja Muda Hashim ni dia gagal untuk pujuk Datuk Patinggi Ali ni. Dia pun macam dah tak tahu nak buat macam mana. Jadi akhirnya Pangeran Raja Muda Hashim ni dia minta bantuan daripada James Brooke. Okey. Lepas tu ketika itu James Brooke tiba di Sarawak dengan kapalnya yang dipanggil Royalist dalam pengembaraan di antara Singapura dan Sarawak serta mencari peluang perdagangan. Okey, James Brooke ni dia nak cari peluang perdagangan dekat kawasan Sarawak dan Sabah, Sarawak dan Singapura tu. Dia dalam perjalanan tu lah naik kapal dia yang Royalist tu. Okey, lepas tu Raja Muda Hashim ni dia jumpa dengan James Brooke dan minta bantuan James Brooke untuk selesaikan masalah dekat Sarawak. Poin yang kedua, Brooke menerima pelawaan Pangeran Raja Muda Hashim ni dengan syarat Sarawak diserahkan kepadanya. Okey, Brooke ni dia terima pelawaan Raja Muda Hashim ni. Okey, aku boleh tolong kau selesaikan masalah kau dekat Sarawak. Tapi dia bagi syarat. Okey, dengan syarat Sarawak tu diserahkan kepada James Brooke. Okey. Poin yang ketiga, Datuk Patinggi Ali bersetuju untuk berunding dengan James Brooke dan menamatkan penentangan terhadap pemerintahan Pangeran Brunei. Datuk Patinggi Ali ni yang wakil dekat kawasan Sarawak tadi itulah kan. Dia tidak puas hati dengan Pangeran Raja Muda Hashim. Jadi akhirnya dia pun bersetuju. Lepas dia berunding dengan James Brooke, dia bersetuju untuk menamatkan penentangan dia terhadap pemerintahan Pangeran Brunei. Seterusnya, kita beralih pula kepada macam mana James Brooke ni dia mendapatkan kuasa pemerintahan dekat Sarawak. Okey. So kita tengok poin yang atas tu, James Brooke menggunakan 4 strategi untuk mendapatkan kuasa pemerintahan dekat Sarawak ni iaitu rundingan, ugutan, perjanjian dan juga strategi ketenteraan untuk menguasai keseluruhan Sarawak. Okey, so ada 4 strategi ni. Kita akan tengok setiap satu. Yang pertama ialah strategi rundingan. Okey, strategi rundingan yang digunakan oleh James Brooke. Poin yang pertama, digunakan semasa Pangeran Raja Muda Hashim meminta bantuan menamatkan kekacauan di Sarawak. Okey, yang Raja Muda Hashim tadi tu yang dia minta bantuan James Brooke, ingat tak? Dia minta bantuan James Brooke untuk selesaikan masalah kat Sarawak. Okey. Dalam rundingan, Pangeran Raja Muda Hashim menawarkan Sarawak kepada Brooke. Tawaran dilakukan sebanyak 2 kali sebelum James Brooke menerimanya. So James Brooke ni dia macam dia jual mahal lah. Padahal dia memang nak Sarawak, tapi dia saja je nak tengok kesungguhan orang tu sama ada dia sanggup tak offer Sarawak tu dekat dia. Seterusnya, strategi yang kedua ialah strategi ugutan. Okey. Poin yang pertama, ugutan dilakukan sebanyak 2 kali. Okey, dilakukan sebanyak 2 kali oleh James Brooke. James Brooke ni mengugut akan menyerang kedudukan Pangeran Raja Muda Hashim di Kuching apabila pangeran tidak bersetuju dengan keputusan perundingan yang ditetapkan sebelumnya. Maksudnya dia macam berbolak-balik. Dia macam ragu-ragu dengan keputusan yang dia dah buat sebelum ni. Jadi mula-mula dia kata setuju, lepas tu dia kata tak setuju pula. Okey, itu yang dilakukan oleh Pangeran Raja Muda Hashim ni. Jadi James Brooke ni pun dia tak puas hati lah. Kenapa kejap setuju, kejap tak setuju, betul tak? Jadi dia tak puas hati, dia pun ugut lah untuk ganggu kedudukan, untuk kacau kedudukan Pangeran Raja Muda Hashim ni dekat Kuching. Okey, dia ugut akan kacau. Poin yang berikutnya, Brooke secara tidak langsung mengugut Sultan Brunei, Sultan Omar Ali Saifuddin apabila tiba di Istana Baginda dengan diiringi oleh Angkatan Tentera Laut British. Dia datang ke Istana Sultan Omar Ali Saifuddin ni, Sultan Brunei ni dengan membawa Angkatan Tentera Laut British. Tapi dia tak serang. Dia kira macam dia datang dengan tentera tapi dia tak serang. So kira macam ugut lah, betul tak? Jadi Sultan Brunei ni, Sultan Omar Ali Saifuddin ni, bila dia nampak James Brooke ni datang dengan tentera yang ramai, dia pun rasa macam tak senang hati dan dia pun akhirnya menyerahkan Sarawak sepenuhnya kepada James Brooke. Seterusnya, strategi yang ketiga yang digunakan oleh James Brooke ialah strategi perjanjian. Okey,
pada 1841, James Brooke menandatangani perjanjian dengan Pangeran Raja Muda Hashim. Intipati perjanjian dia yang ditandatangani itu ialah James Brooke dia memerintah Sarawak dan menguasai hasil yang ada dekat Sarawak. Yang kedua, James Brooke harus menghormati dan memelihara undang-undang dan adat Melayu yang ada di Sarawak. Okey, itu ialah syarat dia. Ini ialah perjanjian yang ditandatangani yang pertama. Lepas tu, pada tahun 1842 pula, James Brooke ni dia menandatangani perjanjian dengan Sultan Brunei pula. Okey, tadi dia tandatangani dengan perjanjian dengan Pangeran Raja Muda Hashim. Sekarang ni dia tandatangani perjanjian dengan Sultan Brunei pula. Okey, intipati perjanjian dia dengan Sultan Brunei ni yang pertama, Sultan Brunei menyerahkan Sarawak dari kawasan Tanjung Datu ke Sungai Samarahan kepada James Brooke. Okey, so daripada kawasan Tanjung Datu sampai Sungai Samarahan itu semua kawasan James Brooke. Poin yang kedua, James menguasai semua hasil pendapatan kawasan tersebut. So semua hasil pendapatan yang ada dekat kawasan yang dia dah bagi tahu tadi itu semua kepunyaan James Brooke lah. Okey. James Brooke mestilah memberikan ufti tahunan sebanyak $2,000 Spanyol kepada Sultan Brunei setiap tahun. Okey, setiap tahun dia kena bagi $2,000 Spanyol kepada Sultan Brunei. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, Brooke tidak boleh campur tangan dalam hal adat dan agama penduduk tempatan. Dia tak boleh campur tangan dalam hal adat dengan agama. Okey. Yang kelima, kawasan yang diserahkan tidak boleh dipindah milik tanpa kebenaran Sultan Brunei. Dia tak boleh suka-suka je tukar kawasan takluk dia. Okey. Yang mana yang dia dah cakap dalam perjanjian ini, itu sahajalah kawasan yang dia dapat. Dia tak boleh tukar suka-suka hati. Okey. Dan syarat dia yang terakhir ialah Sultan Brunei mengiktiraf James Brooke sebagai Raja Putih Sarawak. Gelaran dia, Raja Putih Sarawak. Seterusnya, kita tengok kepada strategi yang keempat, iaitu strategi ketenteraan. Kita tengok poin yang pertama, James Brooke ni dia mendapatkan bantuan Angkatan Tentera Laut British melalui sokongan kapal HMS Dido untuk melancarkan strategi ketenteraan di Sarawak. HMS Dido ni digunakan untuk memerangi ancaman lanun yang mengganggu perdagangan dan ketenteraman Sarawak. Okey, ini merupakan strategi ketenteraan yang digunakan oleh James Brooke ni lah untuk menempatkan kuasa dia di Sarawak. Okey, jadi cikgu rasa sampai itu sahaja dulu untuk kelas kita kali ini. Dan untuk latihan yang cikgu nak pelajar semua buat, cikgu nak pelajar semua refer kepada modul yang dah diberikan ini, buka modul ini dan refer kepada muka surat 4. Cikgu nak pelajar semua buat latihan pada muka surat 4 ni. Okey, muka surat 4 ni, muka surat 5 ni dan juga muka surat 6 ni. Okey. So latihan pada muka surat 4, 5 dan 6. Okey, ini merupakan tajuk yang kita dah cover sebentar tadi. Okey, yang kita dah cover tadi tu. Semuanya dekat latihan muka surat inilah. Kalau pelajar nak tengok nota ringkas, cikgu ada sediakan nota ringkas daripada muka surat 1 sampai 3 dalam modul ni. Itu semua nota-nota ringkas. Dan latihan dia start daripada muka surat 4 sampai 5 tu lah. Okey, kalau ada apa-apa soalan yang kurang faham, boleh tanya dekat grup yang disediakan. Kalau ada penerangan cikgu yang kurang jelas, ada kekeliruan dalam penerangan cikgu, pun boleh ajukan soalan dekat grup WhatsApp yang dah disediakan. InsyaAllah cikgu akan try jawab. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam kelas akan datang macam biasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera.